Bin Salman has issued a new set of orders and rules that have been published on the Ministry of Islamic Affairs website, designed to tone down and restrict Ramadan in Saudi Arabia as he continues with his push to drive Islam out of the public sphere. The ban on the use of loudspeakers for mosques will not be lifted during Ramadan. The new rules order that prayers should be shortened and the dua or supplications should be kept short. The fifth rule is that mosques are banned from collecting donations from worshippers. It's worth noting here that worshippers often donate during Ramadan towards meals on the basis of a saying of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam that worshippers are ordered not to bring their children to the mosque. And this rule is almost identical to that of Soviet satellite states that banned children from mosques in order to prevent Islamic influences on their nurturing and upbringing. There are other rules, but Bin Salman's message is absolutely clear. In Saudi, Ramadan must be quiet. Kita nak cakap pasal apa? Tentang video yang telah diviralkan mengenai ada seorang macam pemberita Arab gitu yang menyebarkan tentang memo Ramadan, apa yang telah dikeluarkan oleh Arab Saudi. Walhal benda tu sebenarnya banyak penyelewengan fakta oleh seorang yang dipercayai seorang Iran. Dia seorang Iran. Saya tunjuk memo yang asal, saya pun dah hantar dekat dalam posting kita. Memo asal yang telah disebarkan, yang dikeluarkan melalui Twitter yang rasmi daripada Haramain ni. Asalnya yang telah dikeluarkan memo ni dalam bahasa Arab. Ini dia punya tajuk utama. Jadi insya-Allah saya nak baca dan terjemahkan apa yang memo asal, kan seperti mana yang telah diwawarkan dalam video. Okay, memandangkan dah dekat dengan bulan Ramadan Al-Mubarak dan untuk kepentingan mempersiapkan masjid-masjid yang mana masjid-masjid ni memberi khidmat kepada para orang-orang yang solat lah. Dia cakap pasal masjid kan, dan masjid dekat sini dia bukan khususkan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, dia untuk semua masjid-masjid di Arab Saudi. Maka telah mengeluarkan arahan yang berbahagia Menteri Hal Ehwal Agama Islam dan juga Dakwah dan Bimbingan yang bernama Dr. Abdul Latif Ibn Abdul Aziz Al-Sheikh. Dia mengarahkan semua sektor kementerian dan juga dia punya cawangan-cawangan. Poin yang pertama, dia khususkan kepada imam-imam dan juga para muazzin, jangan ponteng ketika dalam Ramadan, kecuali kalau ada perkara-perkara mudarat yang mendesak. Jangan ponteng dalam fatrah yang lama. Masuk poin yang kedua, apa yang dipesan kat sini, mereka kena betul-betul berpegang pada waktu-waktu azan, ikut pada jadual-jadual yang telah ditetapkan oleh jadual Ummul Qura lah. Dia ada jadual khas. So kalau waktu ni mereka kena azan, mereka kena tepati waktunya. Okey, kita masuk poin yang ketiga. Raikanlah keadaan jemaah yang datang ke masjid lah ketika solat tarawih. Dan inilah antara poin yang telah diselewengkan lah. Sebab katanya antara poin dia, solat tarawih mesti dipendekkan. Dia tak ada perintah yang dia kata kena pendekkan 20 rakaat kepada 8 rakaat ke. Tidak dipendekkan atau dikurangkan bilangan rakaat. Cuma katanya raikan keadaan manusia, keadaan masjid tu. Kalau memang ada kebanyakan orang-orang tua ke jemaah, jangan terlalu panjang. Jadi dia pesan, kalau untuk 10 malam terakhir Ramadan nanti, habiskan. Dia pesan kepada imam semua ni untuk selesaikan solat tahajud sebelum azan fajar bimuddatin kafiyah, dengan kadar waktu yang sesuai lah. 4. Yang ni saya suka, poin ini memang saya sangat suka. Dan inilah antara poin yang telah dipalsukan juga. Dia suruh iltizam ataupun berpandukan doa kunut biasanya dia baca untuk solat witir kan. Dan ketika solat witir tu ada doa kunut. Baca doa kunut tu seperti mana yang telah ditunjukkan oleh Nabi SAW. Dan jangan baca panjang-panjang sangat. Dia pesan jangan baca terlalu panjang. Just hadkan bacaan doa kunut daripada doa-doa yang jawami'. Kita panggil jami' doa. Ni semua ada doa-doa yang inilah daripada sunnah Nabi SAW. Dan apa yang sahih daripada hadis-hadis Nabi SAW. Poin yang kelima, kepentingan dikata pesan kepada semua untuk baca kitab-kitab yang berfaedah
berkenaan dengan jamaah al-masjid. Sebab pesanan-pesanan ni kepada khas arahan ni kepada imam-imam dan juga muazzin-muazzin lah. Poin yang keenam, patuhi arahan berkenaan dengan kamera. Macam mana yang take kamera tu dekat dalam masjid. Ini yang telah diselewengkan poin ni, yang dikatakan tak ada siaran langsung solat tarawih pada tahun ni. Sebenarnya bukan masalah tak ada siaran langsung. Pesanan dia dekat sini katanya dia suruh ikuti arahan yang berkenaan dengan kamera ataupun apa kita panggil yang ambil gambar imam, ambil gambar ketika solat tarawih ke apa. Dia pesan gini, jangan menggunakan kamera-kamera yang kat masjid tu untuk ambil gambar-gambar imam dan juga orang-orang yang sedang solat ketika solat. Dan tidak boleh buat siaran di mana-mana media sosial ke apa gitu. Seterusnya untuk yang nombor 7 poin, ini nak cakap pasal i'tikaf. Saya dah bagi tahu i'tikaf adalah bukan yang kita selalu i'tikaf dekat masjid bila-bila masa. I'tikaf dalam bulan Ramadan ini kalau ikut amalan sunnah, dia adalah khusus kepada 10 malam terakhir Ramadan. Hal ehwal macam ni memang memerlukan imam, muazzin, orang-orang atasan dekat dalam masjid untuk tahu siapa orang-orang yang akan duduk beruzlah, beriktikaf di dalam masjid tu. Benda tu memerlukan mereka untuk isi borang supaya orang-orang AJK masjid tahu siapakah orang-orang ni. Kalau ikutkan si Sami tu, dia bagi tahu benda tu adalah untuk menyusahkan orang untuk iktikaf. Dia dakwa seperti tu. Kena tahu ID mereka semua. Kalau untuk orang bukan Saudi, kalau nak iktikaf, dia kena minta muwafaqah, persetujuan dia punya penjamin, gitulah lebih kurang. Kita perlu dapatkan persetujuan benda tu dekat masjid. Okay, yang poin nombor 8. So ada juga poin yang dibagi tahu jangan collectkan apa-apa donation. Okay, maknanya tidak boleh mengambil derma dari segi duit, derma duit ni untuk iftar, untuk bagi orang makan. Sebab untuk elakkan daripada penyalahgunaan duit lah. Tentang iftar pula, yang inilah poin yang orang kata tidak boleh berbuka puasa di Masjidil Haram. Sebenarnya dia tak kata tak boleh buka puasa dalam masjid. Poin dia kat sini dia kata kalau masjid-masjid tu ada buat iftar untuk orang berbuka puasa, dia perlu buat di tempat-tempat yang disediakan di dalam masjid ke ataupun dekat bahagian dataran dekat luar masjid, di bawah izin imam dan juga muazzin. Dan siapa yang buat iftar saim ni, dia kena straight away bersihkan tempat selepas selesai daripada iftar, fauran, langsung dia bersihkan. Dan tidak boleh mengadakan bilik-bilik khas ke, dipasang kemah khas ke sepanjang bulan Ramadan tu katanya untuk tujuan iftar. Tak boleh. Okey, yang last kat itu yang nombor 9. Poin yang terakhir nombor 10. Ini berkenaan dengan kanak-kanak. Okey, jadi kat sini dia tak kata, bukan arahan daripada Masjid Nabawi atau Masjidil Haram tak boleh bawa kanak-kanak, tak boleh masuk kanak-kanak. Tapi dekat sini dia kata digalakkan untuk orang-orang yang solat, lelaki atau perempuan, tidak membawa kanak-kanak. Atfal dekat sini adalah kanak-kanak yang bawah umur 5 tahun, 7 tahun ke bawah yang masih belum berakal. Jadi dia tak galakkan, dia tak kata tidak boleh. Bukanlah arahan daripada Masjidil Haram, no kids allowed for this Ramadan. Dia tak ada kata macam tu kan, tidak boleh bawa kanak-kanak pada bulan Ramadan ni. Sebab benda tu akan menyebabkan bising di kalangan para orang yang solat dan juga menghilangkan kekhusyukan mereka. Okay, ini yang asal yang telah dikeluarkan, yang diterjemahkan oleh yang difahamkan iaitu Sami Al-Hashimi tu. Lelaki tu itu dia banyak penyelewengan fakta dan palsu. Ada poin-poin yang dia beritakan tu tak ada dalam sini, memo ni.